Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kewangan. Okay, Assalamualaikum tuan-puan yang sedang menonton live. Boleh tak komen? Suara saya jelas ke suara saya? Okay, tuan-puan boleh komen suara saya jelas ke? Sekejap Okey, sekejap Tengah saya tak. Okay, Assalamualaikum tuan-puan yang sedang menonton live saya pada petang ini. Boleh komen suara saya, komen suara dan juga komen gambar, sama ada gambar saya, video saya jelas ke, clear tak? Boleh komen yang anda semua yang menonton live. Okay, Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Hidayati, semua jelas? Suara saya jelas ya, suara? Okay, jika anda yang baru masuk, baru join saya punya live pada petang ini, boleh komen suara dan juga komen daripada mana, adapun boleh tanya apa-apa soalan yang berkaitan. Sekiranya anda tuan-puan semua nak tanya soalan, boleh tanya di ruangan komen, insya-Allah. Nanti saya baca, saya jawab lah, insya-Allah. Sekiranya saya tahu, saya jawab lah. Okay, gambar saya clear gambar clear, suara clear. Okey, terima kasih. Semua jelas ya, Hidayati, semua jelas. So untuk petang ni saya sebenarnya saya biasa petang saya akan buat rakaman video, tapi disebabkan di sini hujan, saya tak dapat buat rakaman, tak buat shooting. Sebab apa? Sebab apabila hujan dia ada gangguan sedikit lah, ada gangguan sedikit kita punya sound. So kita tak buat rakaman, kita hanya buat live ya. Live tak apa, tak perfect pun tak apa live. Sebab apa? Sebab kita nak bercakap macam ni je. Tapi untuk video, kualiti video tu penting untuk kita nak dapat suara yang jelas ya, suara yang mantap lah ya. Sebab apa? Video, untuk buat video dia ada beberapa elemen-elemen penting lah, yang kita kena perlu ambil berat. Antaranya yang paling utama adalah lighting, suara dan juga kita punya ni lah, kawasan kita ni, kita punya tempat kita buat rakaman tu, background dan sebagainya. So antaranya lighting dan juga suara adalah perkara yang penting untuk kita check kena buat. Sebab apa? Sebab ini adalah dua perkara yang kena penting lah. Sebab apa? Kita nak tengok video, semestinya kita nak tengok gambar yang jelas dan suara yang jelas. Okay, cuba anda komen suara saya jelas tak? Yang mana baru join live saya pada petang ni, cuba komen gambar saya clear tak ya? Cuba komen. Nampak tak tulisan dekat atas ni? Okay, mic saya pakai mic ceremony. Okay, so petang ni saya rasa saya nak kongsi santai-santai saja. Saya nak kongsi
secara santai saja yang berkaitan dengan bisnes, berkaitan dengan emas dan juga kewangan lah macam biasa. So petang ni saya tak nak cakap panjang berkaitan dengan emas ataupun kewangan dan sebagainya. Saya hanya nak bercakap berkaitan dengan adab-adab ataupun pelakuan kita di media sosial. So sebenarnya media sosial ni adalah yang menggambarkan kepribadian kita. Sebenarnya media sosial Facebook ni boleh dikatakan sebagai tempat rujukan ataupun tempat yang menggambarkan diri kita, profil kita masuk background kita. Macam syarikat, background syarikat lah lebih kurang. So macam itulah lebih kurang dia. Macam kita, macam saya, Facebook saya menggambarkan diri saya. Walaupun ada yang buat Facebook feed dan sebagainya, tapi sebenarnya di Facebook sekiranya macam contoh macam orang nak interview dan sebagainya, boleh diguna pakai. Sebab apa? Di Facebook ni tempat sesiapa nak check sesiapa ni bagaimana keadaan dia, bagaimana kepribadian dia dan sebagainya. So sangat penting untuk kita nak menjaga kita punya Facebook. Sebab apa? Facebook sekarang macam boleh dikatakan benda utama yang akan diperiksa ataupun dicek sekiranya kita nak buat sesuatu. Contoh nak minta kerja, nak mohon pelajaran, mohon beasiswa dan sebagainya. Sebab apa? Yang mana saya tahulah, yang mana macam pelajar-pelajar nak mohon beasiswa dan sebagainya, mereka akan cek kita punya Facebook. Mereka akan cek. Contoh nak mohon pekerjaan, nak mohon bekerja, sama juga. Setengah company mereka akan cek kita punya Facebook kita. Dia akan tengok Facebook kita macam mana. Adakah Facebook kita Facebook yang banyak toksik ataupun Facebook yang banyak menceritakan tentang benda-benda negatif, ataupun Facebook kita menceritakan benda-benda yang tak elok, selalu cerita benda-benda yang tak elok dan sebagainya. So dianya akan menggambarkan macam mana kita. So di Facebook ni tuan-puan kena jagalah kita punya, walaupun di luar kita macam mana sekalipun, tapi word itu, perkataan kita sangat penting, ya. Kena jaga kita punya percakapan dan penulisan di Facebook. Okey, Assalamualaikum Azam, kalau nak gadai emas disarankan ke? Apa ni soalan tak habis. Okey. So di Facebook kita menggambarkan kepribadian kita. So kena jaga penampilan kita. Sekiranya kita seorang peniaga, ya, tak kira ni saya kongsikan dalam perspektif semua orang, ya, tak kira peniaga ke, pelajar ke, anda seorang kaki tangan kerajaan dan sebagainya, anda kena tahu, kena tahu letakkan posisi anda sebagai apa. Sekiranya anda seorang guru, so bagi nampak, hiasilah Facebook anda yang menggambarkan seorang guru yang profesional. Sekiranya anda seorang peniaga, gambarkanlah, hiasilah Facebook anda dengan perhiasan ataupun posting-posting yang menggambarkan anda seorang peniaga dan bukan seorang ahli politik dan sebagainya. So janganlah anda campur-campur adukkan. Maksudnya contoh ada benda negatif, banyak benda negatif dan sebagainya. Ada kritik sana sini, hal family pun cerita dekat Facebook, benda buruk dan hina orang, kritik orang dan sebagainya di Facebook. Jangan buat macam tu. Sebab apa? Facebook ni akan menggambarkan diri kita, profil kita. Facebook ni adalah profil kepada kita. Orang berniaga, Facebook adalah profil kepada perniagaan dia. Okey. So setakat ni jelas tak? Cuba komen kalau anda semua faham. Komen faham, ya. Cuba anda komen, ya. Anas, jelas. Terima kasih Anas. Okey, Hidayati, terima kasih. Okey, sekiranya anda faham ataupun jelas, cuba komen apa yang anda dapat setakat ni lah yang saya kongsikan kepada anda semua. Boleh komen. Saya nak tengok siapa yang ada menonton live ni, sebab saya tak boleh tengok siapa yang sudah menonton. Okey, cuba anda semua komen. Komen apa-apa sahaja daripada mana ataupun faham apa yang saya kongsikan. Ada panjang, banyak lagi, ya. Ada adab kita berniaga. Sebenarnya semua benda ini telah ada kita punya syllabus, ya. Syllabus ni maksudnya ada adab lah, ya. Adab-adab semua benda telah ditetapkan, ya. Macam dalam agama kita sendiri pun, dalam segi muamalat, hukum muamalat dan sebagainya, muasyarah, munakahat dan semua ada. Ya, kita bermuamalat macam mana kita nak berurus niaga. Sekiranya kita berurus niaga macam mana kita nak buat dan sebagainya. So penting untuk kita tahu, bukan kita main langgar je. Contoh macam perniagaan kita secara atas talian, ya. So untuk perniagaan atas talian ataupun berniaga secara online ni sangat dititik beratkan dari segi kita punya kejujuran, ya, kejujuran. Sebab apa? Online kita tak nampak benda tu dan susah untuk nak memberi kepercayaan kepada orang, dan ianya hanya terikat kepada kepercayaan sahaja. Trusted tu penting, trust, ya.
So untuk kita yang berniaga online, tuan-puan kena jujur, amanah dan sebagainya lah. Jangan kita tipu orang, jangan kita gunakan produk-produk yang bukan yang real dan sebagainya. Contohlah, saya ambil contoh, kita tunjuk gambar lain, gambar berbeza, kita jual produk yang berbeza, tak boleh macam tu. So kita tunjuklah produk apa yang kita jual. Contoh macam kita jual emas, tunjuk emas, tunjuk emas. So macam itulah lebih kurang. Tapi kalau macam kita nak buat konten dan sebagainya, tak ada masalah. Okey, perlukan trust, kena jujur, ya betul Anas, kena trust. Kita kena bina trust dan jujur. Okey, dan adab-adab perniagaan ni banyak kita kena hormat hormat antara peniaga-peniaga lain, dan kita sebagai peniaga kita jangan ganggu ataupun kita jangan secara mudahnya kita jangan tidak hormatlah secara mudah, kita tak hormat perniagaan orang lain. Jangan kita merendah-rendahkan orang lain, jangan kita membanding-bandingkan produk-produk orang lain. Contoh macam kita syarikat A, kita membanding-bandingkan dengan syarikat B, jangan buat macam tu. So kita tak perlu membanding-bandingkan perniagaan kita dengan perniagaan orang lain. Cukup hanya fokus kepada perniagaan kita sahaja. Jangan kita membanding-bandingkan antara satu sama lain, itu bukan cara dia. So untuk berniaga, kita berniagalah dengan cara yang sihat, cara yang telah digariskan dalam hukum syarak dan sebagainya. Jangan kita ada sifat dengki dan sebagainya. Sebab apa, ada di antara kita yang dengki, ada sifat iri hati, tak boleh tengok si A ni buat macam ni, dapat bagus result dan sebagainya, kita buat tak jadi, kita dengki dan sebagainya. Jangan tuan-puan, jangan macam tu. Jangan kita ada sifat iri hati dalam perniagaan. Penting untuk kita belajar ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni ilmu yang fardu ain lah, wajib kepada kita sebagai seorang muslim untuk kita belajar ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain ni dia ada tiga ada tiga. Satunya ilmu tauhid, ilmu fiqh, dan satu lagi ilmu tasawuf. Sekiranya kita belajar ilmu-ilmu ini, insya-Allah benda-benda ni tidak akan ada dalam diri kita. Ujub, riak, takabur dan sebagainya, berdengki dengan orang dan sebagainya. So tuan-puan kena hati-hati dengan penyakit hati, kena hati-hati dengan penyakit hati. Hati-hati dengan penyakit hati. Cuba komen. Cuba komen. Berhati-hati dengan penyakit hati. Ini adalah perkara paling penting sekali untuk kita buat bisnes. Jangan kita ada penyakit hati. Sakit hati dengan orang, jangan Jangan kita ada sakit hati dengan orang. Orang buat macam ni kita terus tak bersetuju, terus komen. Sekiranya kita tak suka, kita berdiam sahaja. Sekiranya kita tak boleh buat macam tu, kita berdiam sahaja. Jangan kita pergi kata macam-macam, pergi confess kat situ kat sini dan sebagainya. Jangan kita kena jaga diri kita, jaga perkataan kita, jaga hati kita. Jangan kita terus melepaskan apa yang kita rasa kita nak lepas, kita terus luah, kita lepas tanpa kita memberi pemeriksaan dan sebagainya. Dan satu lagi, kita jangan sebarkan benda-benda yang tidak sahih, benda-benda yang tidak benar. Jangan kita kongsikan benda-benda yang tidak sahih, tidak benar dan sebagainya di kita punya media sosial. Sekiranya tidak pasti, jangan kita kongsi. Sekiranya belum pasti, jangan kita kongsi. Okey. Anas Malik, berhati-hati dengan penyakit hati. Betul Anas, berhati-hati dengan penyakit hati. Penyakit hati ni susah untuk kita nak ubat, susah nak ubat. So kita kena belajar macam mana untuk kita nak mengubati sifat penyakit hati ni. Cara dia kena belajarlah, kena belajar ilmu agama. Okey. So satu lagi, seterusnya, kita berniaga di media sosial, kita kena menghormati antara satu sama lain, tuan-puan. Benda kecil pun kita kena ambil tahu juga, Contohlah, kita berniaga, contoh kita buat posting, kita pergi tag orang-orang yang tak berkaitan. Jangan buat macam tu, salah. Tak boleh buat macam tu. Contoh kita berniaga, kita rasa kita tag orang ni, kita akan dapat friend, rakan-rakan dia orang ni. Tak boleh. Jangan kita berniaga, kita buat posting, kita pergi tag kawan-kawan kita, family kita, rakan-rakan sekelas dan sebagainya. Jangan jangan kita pergi tag orang yang kita kenal. Walaupun kita kenal pun, jangan kita ambil kesempatan. Maksudnya kita macam ni lah, kita petik nama orang. Contoh kita buat posting pasal apa, tuan-puan menjual apa, menjual kuih, menjual produk, jual apalah, insurans ke, jual emas ke dan sebagainya. Buat posting, pergi tag orang, dekat 50 orang pergi tag dekat posting kita. Saya pernah kena, saya selalu juga kena. Orang tag kita. Dia jual produk, dia tag kita. Dia jual produk, dia tag kita. Tak boleh Kita sebagai peniaga, kita kena hormat orang. Jangan kita main
tag orang, tak boleh ya. Walaupun siapa yang ajar anda macam itu pun, itu adalah bukan cara yang betul, dan itu ada satu kesalahan lah ya. Sebab apa? Sebab kita tidak menghormati orang, dan kita hanya memetik nama-nama orang saja untuk ambil kesempatan dalam perniagaan kita. So tak boleh ya. Ini bukan hukum yang saya keluarkan hukum, ini adalah adab berniaga, adab berniaga di media sosial. So tuan-puan, walaupun benda tu nampak kecil, tapi sekiranya orang tak suka, orang tak reda, tuan-puan kena tanggung lah ya. Macam saya sendiri, saya selalu juga terima orang yang buat bisnes. Kadang-kadang ada yang buat skim cepat kaya dan sebagainya, dia tag kita dengan harapan dia apabila dia tag kita, kawan-kawan kita yang friend dengan kita dapat join bisnes dia. So jangan buat macam tu. Walaupun kita nampak bijak, sebenarnya di mata orang nampak itu satu perkara yang sangat tidak bijak dan sangat memalukan diri sendiri sebenarnya ya. Tuan-puan, jangan buat macam tu. Jelas ya, Hazim Akil jelas. Okey, terima kasih Hazim Akil ya. Tapi sekiranya kita nak tag kawan kita, tak apa, tak ada masalah. Sekiranya kita nak tag, kita nak bagi tahu dia, okey, Hazim Akil ni bantu saya, okey, benda bagus, tak apa, kita tag dia. Contohnya kita nak tag dia sebab apa, dia datang rumah kita ziarah, okey. Terima kasih Hazim Akil datang ke rumah saya ziarah sempena hari raya, bawa kek 1 biji ya, bawa bagi emas 1 gram dan sebagainya. Itu adalah tak apa ya, tak ada masalah sekiranya kita nak tag. Tapi sekiranya kita berniaga, nak menjual produk, kita pergi tag orang yang kita kenal sekalipun, kita telah mengganggu dia, kita telah membuatkan dia tidak selesa dengan kita ya. Jangan buat macam tu, salah. Salah dari segi hukum, bukan hukum lah, adab-adab berniaga di media sosial ya. Ini bukan benda kecil tuan-tuan, walaupun nampak biasa saja, tapi itu adalah adab ya, kena jaga adab. Sekecil-kecil adab tu kena jaga di media sosial. Dan seterusnya, kita berniaga di media sosial tuan-puan, jaga perkataan kita ya. Jangan kita komen contohlah, walaupun kita rasa kita nak tegur seseorang itu pun, sekiranya kita rasa aku tegur ni agak-agak akan terasa tak dia. Sekiranya kita rasa kalau kita tegur ni membuatkan dia terasa, jangan tegur di ruang komen tuan-puan. Pergi tegur direct, pergi PM ataupun pergi berjumpa dia, beritahu okey, jangan buat macam ni ya, jangan buat macam ni. Jangan kita terus komen ya, walaupun kita rasa kita kena komen dekat komen supaya orang tahu, tapi kena jaga juga aib dia. Mungkin dia malu kalau kita tegur dekat komen, mungkin orang lain nampak dan sebagainya. So tuan-puan, lebih baik kita nak tegur orang sesuatu, jumpa direct ataupun terus PM direct ya, PM terus kepada orang yang kita nak tegur tersebut. Jangan kita pergi komen dekat dia punya posting, kenapa buat macam ni, salah lah, jangan buat macam ni dan sebagainya. Jangan ya, jangan. Sebab apa? Itu akan membuatkan orang terasa ya. Kena jaga hati orang ya. Hati-hati dengan penyakit hati ya. Okey, hati-hati dengan penyakit hati. Okey, Nur Syafiqah, betul ya, rasa terganggu, betul ya Syafiqah. So kena jaga, walaupun sekecil-kecil adab perniagaan kena jaga tuan-puan ya. Jangan kita membuatkan orang terasa. Jangan kita membuatkan orang terasa. Hanif Muin, Tuan Hanif Muin, masya-Allah. Okey, masya-Allah tuan hebat ya. Tuan hebat ada sini. Terima kasih Tuan Hanif Muin. Saya tak pandai nak bercakap, saya cuba nak bercakap-cakap. Okey, insya-Allah. So tuan-puan, seterusnya kita berniaga di media sosial, jaga adab kita, jaga percakapan kita, jaga penulisan kita ya. Penyakit ain, betul Azim, penyakit ain ya. Kena jaga. Sebab apa? Hari ini ramai orang yang tak suka kita tu, biasa ya. Kita buat sesuatu pun akan ada orang suka, akan ada orang tak suka dan sebagainya ya. So apa orang nak kata, kita biarkan apa orang nak kata, kita teruskan apa yang kita buat. Tapi pada masa yang sama, kita jangan buat apa yang orang tak suka ya. Sama juga ya, kita apa yang orang tak suka kita jangan buat. Jangan kita saja yang nak suka, orang lain tak suka ya. Kita kena membuatkan orang sentiasa suka dengan kita. Okey, dan satu lagi, adab di media sosial, kita berniaga di media sosial, kita kena hormat perniagaan orang lain. Contohlah, macam mana? Contoh ada orang buat perniagaan, posting dia berniaga apa? Dia berniaga produk, contoh susu lah, dia berniaga susu, minuman susu. Kita pergi berniaga tempat posting dia pula. Kebetulan di posting dia ramai orang komen, ramai orang like, share dan sebagainya. Kita nak ambil peluang kita pergi komen, kita pergi letak produk kita dekat bahagian bawah komen dia. Walaupun kita rasa tak ada masalah, tapi sebenarnya itu tidak ada adab dia. Sebab apa? Sebab kita telah masuk rumah orang tanpa minta izin. Kita nak ambil kesempatan untuk kita nak mempromosikan perniagaan kita, tak boleh ya. Walaupun tidak ada hukum dan sebagainya, tak apa. Ini adalah adab ya, benda kecil kita kena ambil tahu juga. Jangan kita letakkan situasi itu kepada diri kita. Contohlah, kita buat satu posting berkaitan dengan perniagaan kita.
kita ada buat bisnes dan sebagainya. Dekat komen tu ramai kawan-kawan kita komen, okey, PM dan sebagainya. Kita pun pergi letak produk kita kat situ. Okey, siapa nak beli boleh beli juga dengan saya, ya. Boleh beli dengan saya. Saya pun ada jual susu ni juga, so boleh beli dengan saya. Sedangkan itu posting orang lain. Bermakna kita telah mengambil customer orang lain, ya. Kita telah mengambil customer orang lain, dan itu semestinya adalah perniagaan yang tidak sihat. So kita berniaga sebenarnya untuk kita nak mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak mendapat keberkatan, tapi kita telah menyakitkan hati orang, ya. Walaupun kita rasa dapat setinggi dan sebagainya, keberkatan itu penting, ya, penting sangat. Okey, terima kasih tuan-puan yang sudah menonton live saya pada petang ini. Cuba komen, ya. Jelas tak? Faham tak setakat ni? Okey, terima kasih yang masuk join live saya. Sebenarnya petang ni jadual saya petang biasa saya buat video. Saya buat video, tapi disebabkan hujan, saya tak dapat buat video lah sebab saya nak jaga saya punya sound, ya. Sekali kita buat video apabila hujan lebat, suara dia mengganggu lah. So saya tak buat video petang ni. Saya buat live, ya. Saya buat live sebab lama tak buat live. Okey, jelas ya setakat ni? Kita nak tanya berkaitan dengan emas ke, boleh tanya soalan insya-Allah. Dan satu lagi, satu lagi. Saya baru terima petang tadi, ya. Petang tadi saya baru terima satu WhatsApp lah. Bukan WhatsApp. Saya ada tengok media sosial ni, saya bukan media sosial di Facebook saja, tak kira lah di Instagram ke, di TikTok ke, di mana-mana, ya. Di mana-mana lah, ya. Tadi saya nampak satu story WhatsApp. Seorang yang peniaga lah, seorang peniaga produk jugalah, produk kewangan jugalah, ya. Dia kata dia membanding-bandingkan perniagaan dia dengan perniagaan orang lain. Itu tak boleh tuan-puan, ya. Jangan kita membanding-bandingkan, kita memburuk-burukkan perniagaan orang lain semata-mata kita nak memberikan kepercayaan bahawa produk kita adalah produk yang terbaik. Kita boleh bagi tahu produk ni buruk. Contohlah, produk ni, kamu beli produk ni tak untung, ya. Kamu beli emas tak untung. Kena beli insurans, contohlah. Contoh. Walaupun betul pun tak apa, saya bagi tahu contoh. Sebab apa? Sebab saya ada nampak tadi di story WhatsApp, dan saya tahu dia nak ajukan kepada saya. Sebab tu saya terasa, ya. Sebab apa? Sebab friend dia saya jadi dia public goal. Okey. So sebenarnya inilah sebab dia. Apabila kita buat confess, kita buat posting, walaupun kita rasa kita tak mention nama dia pun, kita boleh terasa dia ni mesti akan nak mention kepada kita. Dia buat posting, dia kata saya saya lupa lah. Dia macam membandir ataupun dia menyindir. Dia kata simpan emas ni puluh-puluh tahun barulah untung. Ayat contoh. Ayat antaranya dia yang dikata puluh-puluh tahun barulah boleh untung, ya. Lebih baik beli ikan perkasam, dia kata macam tu. Lebih baik beli ikan perkasam, peram ikan perkasam boleh makan, dia kata macam itulah dia kata. So saya komen dekat dia, saya reply, adakah ini betul, ya puan? Saya komen macam itulah, ya. Walaupun saya tidak pakar pun, tapi saya tahu perkataan puan ni sangat tidak betul dan tidak sampai maksud dia. Saya komen macam tu, ya. Saya kata pelaburan yang terbaik adalah pelaburan dalam ilmu. Saya komen macam tu. Saya pergi komen dekat posting dia. Saya hanya WhatsApp dia direct, ya. Sebab apa? Dia buat story, saya reply. Saya kata pelaburan yang terbaik adalah pelaburan dalam ilmu, ya. Bukan pelaburan apa yang puan jual itu pelaburan terbaik, bukan pelaburan emas. Emas adalah pelaburan terbaik, bukan juga. Hartanah pelaburan terbaik, bukan, ya. Tidak ada pelaburan terbaik melainkan pelaburan dalam ilmu. Sekiranya kita ada ilmu dalam bidang tersebut, pakar dalam bidang tersebut, itulah pelaburan yang terbaik kepada kita. So saya komen macam tu. Dia pun kata betul lah, So kesimpulan dia, kita jangan buat posting kita rasa kita tak mention nama orang, kita anggap dia baca posting kita dan dia tak terasa. Jangan tuan-puan, ya. Orang akan terasa. Kita tahu sebab apa? Dia pernah berkomunikasi dengan kita. Contohlah, kita selalu berinteraksi dengan dia, kita selalu berwhatsapp, berborak dengan dia berkaitan dengan mak, kawan dan sebagainya. Tiba-tiba dia cakap macam tu kat posting dia, kita sudah pasti itu adalah dia nak sindir kepada kita, dia nak bagi mention kepada kita sebenarnya, tapi dia tak bagi tahu nama kita. Walaupun dia tak bagi tahu nama, kita tetap tahu itu adalah posting ataupun confess yang berkaitan dengan kita. So ianya akan mengguriskan hati orang yang baca. So tuan-puan, jangan buat macam tu. So adab kita kena jaga di media sosial. Dan seterusnya, dia ni yang saya kenal ni, dia ni seorang peniaga ni, dia PM saya, dia kata, Assalamualaikum tuan,
saya nak tanya berkaitan dengan emas, boleh tak tuan? Boleh terangkan tu? Macam itulah lebih kurang ayat saya lupa dah, sebab dia tanya saya tahun lepas, lama dah. Tahun lepas. Pasal apa? Okey, boleh saya tanya lah daripada mana semua. Okey, dia pun bagi tahu, dia pun reply kepada saya. Okey, saya ni, saya nama sekian-sekian, daripada sekian-sekian saya ejen insurans sekian-sekian. Dia kata macam tu ya. Dia kata saya ejen insurans sekian-sekian. Okey, saya kata oh baguslah. Okey. So saya tanya apa yang puan nak saya terangkan ataupun boleh apa saya bantu. Nanti saya kongsikan file PDF untuk puan baca berkaitan dengan emas. Oh, okey, saya pun hantar. Dia kata boleh kita hantar, saya baca. Kemudian dia kata saya ringkaskan cerita lah ya. Lepas tu dia pertikaikan apa yang kita kongsikan pula. So itu ada satu kesalahan pula tuan-puan. So apabila kita meminta orang menerangkan kepada kita, kita dengar dulu, jangan kita pertikai ya. Contoh kita bagi penerangan, contoh macam saya bagi penerangan, ada antara kita yang mempertikai terus waktu kita memberi penerangan. Jangan kita buat macam tu. Bagi orang terangkan terlebih dahulu. Kalau kita rasa kita nak pertikai, kita nak rasa betul ke salah, itu terpulang kepada kita. Yang penting kita sampaikan dulu. So di sini seorang puan ni dia komen kat saya, dia kata ini bukan benda yang bagus, dia kata macam tu. Dia cakap macam tu lah lebih kurang. So dia pun kata macam ni lah, awak ambil hibah dengan saya beli emas dengan awak. Boleh macam tu? Dia kata macam tu. Saya pun fikir, saya pun terus macam naik apa Kelantan panggil naik apa? Naik angin lah ya. Bukan naik angin, maksudnya rasa lain. Sebab apa? Dia PM kita, dia nak tanya berkaitan dengan emas, tiba-tiba dia rupa-rupanya ada udang di sebalik batu ya. Dia PM kita, dia WhatsApp kita dengan niat dia nak jadikan kita sebagai dia sebenarnya dia nak mempromosikan produk dia sebenarnya. Dia nak mempromosikan produk dia. Dia bukan hanya asas dia bukan semata-mata nak PM kita nak tanya berkaitan dengan emas. Sebenarnya dia hanya PM, dia kata nak tanya berkaitan dengan emas, rupa-rupanya dia nak mempromosikan produk dia. So alangkah baiknya jika nak promosi, bagi tahu tu saya nak mempromosikan ni insurans tersebut ni sekian-sekian. Bagi tahu ya, jangan kita gunakan orang contoh saya join emas, nanti awak kena ambil hibah dengan saya, awak kena ambil takaful dengan saya, awak kena ambil insurans dengan saya. Jangan macam tu tuan-puan. Sekiranya kita nak tanya orang berkaitan dengan sesuatu benda, tanya sahaja. Tanya. Jangan kita terus kita pula nak menjual. Sekarang ni siapa nak menjual, siapa yang nak membeli. So kita kena tahu posisi kita. Sekiranya kita sebagai nak menjadi seorang pembeli, jadilah seorang pembeli yang bijaksana tuan-puan ya. Jangan kita menyakitkan hati orang yang berniaga ya. Ibarat macam inilah ya. Contoh anda pergi ke kedai, berapa ni rambutan sekilo ya. Kita tanya tuan kedai, dia kata okey RM5 sekilo. Oh, macam inilah saya ada jual saya ada jual durian musakin. Boleh tak encik beli durian musakin saya? Saya nak barulah saya beli rambutan dengan encik. Agak-agak tuan-puan, betul tak kaedah perniagaan macam tu? Memang tidak ada adab ya, tidak ada adab. Sebab apa? Kita tidak menghormati perniagaan orang lain. So tuan-puan, benda ni kena ambil berat lah ya. Jangan tuan-puan buat macam ni. Sebab apa? Ianya akan merosakkan reputasi ataupun imej tuan-puan sendiri sebenarnya. Ya, kita akan nampak ini adalah orang yang tidak berpendidikan lah, lebih kurang. Maksudnya orang yang tidak ada ilmu lah, tidak ada adab dalam perniagaan. So adab dalam perniagaan itu penting untuk kita ambil tahu. Jangan kita menyakitkan hati orang ya. Walaupun benda kecil kita rasa okey tak apa, tapi sebenarnya telah menyakitkan hati orang yang berniaga. So tuan-puan, jangan ambil remeh ya, jangan pandang rendah dengan perkara-perkara ini. Adab-adab berniaga kena jaga betul-betul ya. So sambungan balik cerita tadi. So dia kata awak ambil takaful, awak ambil insurans dengan saya, baru saya beli emas. Saya kata saya dah ada insurans, kenapa saya nak pula ambil lagi? Lepas tu macam dia kata oh mungkin dia dah terlepas kot, tak boleh nak saya close saya dan sebagainya ikutlah. Dia kata sekiranya saya beritahu lah, sekiranya puan nak simpan emas, puan tanyalah pasal emas sahaja ya. Jangan puan mempromosikan produk puan. Saya dah ada insurans, saya dah ada, saya tak nak puan berkongsi pun dengan saya. Sebab saya dah ada, saya tak berminat ya. Macam itulah lebih kurang. Sekiranya puan nak beli emas, bertindak. Sekiranya puan tak nak tanya berkaitan dengan emas, okey, boleh stop perbualan kita. Sebab apa? Sebab puan bukan nak beli emas sebenarnya. Puan nak jadikan saya sebagai customer puan. So tak boleh macam tu ya tuan-puan. So tak boleh. So jangan buat macam tu. Sangat tidak beradab.
So kalau kita nak menjual, sekali kita nak membeli sahaja. Jangan kita ambil kesempatan kita nak membeli produk orang supaya orang tu beli balik. Tak ada masalah kita nak buat macam, tapi kena pandai lah, kena pandai. Bermakna kita jangan nampak sangat hard selling kita. Melainkan kita contoh melainkan kita membeli produk orang, kita kenal dia, kita pun tak ada niat pun, tak pernah pun mempromosikan. Contohlah macam saya pun ada ramai je. Sebelum ni saya jual macam-macam benda, produk dan sebagainya. Customer saya yang saya jual apa, macam contoh. Sebelum ni saya jual apa, saya jual serbuk green tea, saya jual macam-macam lah. Customer kereta sewa saya waktu saya belajar. Diorang ni sewa kereta saya, beli produk saya tak pernah berproduk, tak pernah berpromote pasal emas ke dan kewangan semua, saya tak pernah. Saya hanya buat kerja saya. Saya hanya berkongsi ilmu emas di media sosial saya, di Facebook, di status dan sebagainya. Tak ada lah pula, awak sewa kereta saya, nanti awak kena simpan emas dengan saya. Tak boleh macam tu. Kita hanya berkongsi saja. Nanti orang akan cari kita. Apabila orang selesa dengan kita, orang tahu apa yang kita lakukan tanpa paksaan, tanpa paksa rela, orang akan cari juga kita, tuan-puan. Jangan kita hanya paksa-paksa orang. Orang akan suka orang yang buat kerja dengan cara yang betul, tuan-puan, ya. Apabila orang suka, orang akan share, orang akan refer, orang akan share kepada rakan-rakan dia tanpa kita cari pun orang, ya. Orang akan cari kita, apabila kita buat dengan perkara yang betul, jujur dan sebagainya. So tuan-puan, jagalah adab berniaga. Jangan kita menyakitkan hati orang apabila kita berniaga, ya. Dan kita sebagai peniaga pun kita kena jaga hati orang, ya. Kena jaga hati customer dan sebagainya. Walaupun kita rasa kita tak puas hati dan nak marah dan sebagainya, kita kena sabar. Perkataan kita kena jaga, penulisan kita kena jaga, ya. Saya sendiri pun kadang-kadang ada juga macam terlepas sikit pun, tapi kita cuba jaga kita punya pertuturan, percakapan kita, penulisan kita di media sosial. Sebab apa benda ni penting, tuan-puan, ya. Sebab apa dia menggambarkan kepribadian kita, tingkah laku kita, siapa kita yang sebenar. Rupa-rupanya dia ni hanya mengejar sale sebenarnya. So jangan buat macam tu, tuan-puan, ya. Bahaya sekiranya orang pandang hina, orang pandang remeh kepada kita. So agak bahaya, tuan-puan. So jagalah hati kita. Jangan kita ada penyakit hati. Jangan kita menyusahkan orang, dan kita kena jaga adab di media sosial kita, okey. So setakat ni jelas tak, tuan-puan? Semoga apa yang saya kongsikan ni dapat saya sendiri ambil iktibar, ya, dapat pengajaran, dan kita dapat amalkan juga, kita sampaikan kepada sesiapa yang kita kenal dan sesiapa yang kita kenalilah, ya. Okey, cuba anda komen. Siapa yang masih stay lagi live sini, komen. Sebenarnya saya nak test ya petang ni, saya nak test apa dia panggil, buat live. Okey, Anas Malik, jaga hati semua orang. Ya betul Anas, ya, kena jaga hati. Kita berniaga kena jaga hati orang, ya. Jangan kita main lepas je. Jangan kita nak ambil kesempatan dalam kesempitan. Okey. Faham tak semua yang mana join live saya pada petang ni? Cuba komen. Cuba komen apa yang anda faham. Cubalah komen, ya. Cuba komen. Saya macam nak baca komen daripada anda semua ni. Okey, Azim Akil, penyakit Ain. Ya, Azim Akil, penyakit Ain. So pentinglah, ya, sebab kita nak berniaga pun kena ada ilmu. Kena berniaga kena ada ilmu juga. Tak tahu kena belajarlah, tak tahu kena belajar. Ni tak tahu kita buat-buat tahu. Sama juga macam tadi. Situasi tadi sama juga. Dia tak tahu. Dia buat-buat tahu, so akan jadi salah, ya, akan jadi salah. Penyampaian kita akan jadi salah, tidak betul, tidak tepat dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kita tak tahu, kita buat-buat tahu, akhirnya telah menyinggungkan hati orang, telah membuat orang lain terasa dan sebagainya. Sebab apa? Kita beritahu fakta yang salah, kita beritahu benda yang tidak betul, tidak tepat, yang menyebabkan orang yang dengar, orang yang baca, orang yang tengok akan terasa, akan pelik, betul tak dia ni buat ni, salah rupanya dan sebagainya. So tuan-puan, tak tahu, jangan kongsi. Boleh tak? Jangan kita buat pandai-pandai. Gula azam bertabah, tabah. Okey, Kemah Ihsan, terima kasih Ihsan. Okey, ada lagi soalan nak tanya? Ada soalan lagi nak tanya sebelum saya stop live ni, maghrib. Sebab petang ni sebenarnya saya nak buat video, tapi disebabkan hujan saya tak buat video lah. Okey. Tak ada soalan Saya tunggu lagi seminit 2 lagi. Kita ada soalan, saya start live lah.
Okey, ada lagi? Terima kasih semua yang join. Terima kasih semua yang join live saya. Ada 4 orang. Okey, nanti nak tengok video saya yang selanjutnya, tuan-puan boleh tengok di saya punya TikTok ataupun di YouTube. Di YouTube juga ada banyak video-video saya kongsi tentang kewangan, tentang emas dan sebagainya. Tuan-puan boleh pergi tengok kat sana lah. Kalau nak tengok video pendek-pendek, saya ada kongsikan di saya punya TikTok. Ya, TikTok. Terlewat masuklah rugi. Okey, Mak Nim, nanti boleh tengok balik ya. Boleh tengok balik pada awal. Saya ada kongsikan sedikit berkaitan dengan adab-adab media kita berniaga di media sosial, insya-Allah. Itu sebahagian sajalah, banyak lagi sebenarnya. Azan biasa update di media sosial apa waktu-waktu atau secara random. Okey Ihsan, kita di media sosial sebenarnya dia tidak ada sangat bukan ada setengah orang yang ada kata ada waktu-waktu yang tertentu, contoh ada waktu-waktu tertentu kita kena update dan sebagainya. Sebenarnya tak ada masalah ya. Kita nak update masa mana pun tak ada masalah. Nak buat live tengah malam ke pukul 2 pagi, 3 pagi pun tak ada masalah sebenarnya. Yang penting ada engagement. So tak ada masalah. Kita nak update masa mana pun tak ada masalah sebenarnya. Facebook kita kita sendiri yang tentukan. Walaupun ada setengah sifu-sifu yang kata okey waktu ni waktu yang bagus, boleh saja, boleh je nak ikut, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi sekiranya kita tak nak ikut pun tak ada masalah juga. Okey, sebab apa? Waktu atas kita. Macam contoh macam baru-baru ni saya ada buat status pukul 3 pagi, 4 pagi saya buat juga. Ramai orang yang like, komen, share. Sebab apa? Dia suka dengan perkongsian kita. Dia baca, orang nampak, tak kira waktu sebenarnya. Ya, apabila orang follow kita, orang akan yang penting konten kita tu, apa benda yang kita kongsi tu. So kita kongsi saja. Yang nak naikkan kita punya post itu terpulang lah, naik ke turun ke. Okey. Jangan kita tunggu takut aku buat masa ni, aku buat live masa ni takut tak ada orang ya, jangan. So kita buat aja. Buat dulu. Tak ada masalah. Kelantan asal mana? Saya asal Tupak Cik Abdullah Zuhrim, asal Tupak Kelantan. InsyaAllah. Terima kasih Mak Nim. Terima kasih Mak Nim join live. Okey. Okay, mungkin itu sajalah perkongsian saya pada petang ni. Tak ada apa pun, apa yang baik daripada Allah SWT. Yang silap mohon maaf, insya-Allah. Semoga bermanfaat ya, dapat kita amalkan, kita sampaikan kepada orang ramai insya-Allah. Ya, jangan kita langgar adab-adab berniaga di media sosial, menjaga juga adab ya. Walaupun kita rasa tak penting, tapi penting sebenarnya. Adab-adab kita berniaga ni penting. Clear azan, beres saya. So masa ni tak kira masa kita nak update masa mana pun, update lah. Yang penting kita update. Walaupun ada setengah orang yang kata kena update masa ni, waktu berehat ramai orang tengok dan sebab tak. Bila-bila boleh. Tak ada masalah. Kita cuba dulu bagi kita tahu. Update je. Yang buat live pukul 3 pagi ramai ya, orang buat live 3 4 pagi ramai je view. So tak ada masalah. Yang penting engagement dan juga konten perkongsian kita tu paling penting lah. Apa yang kita nak kongsi tu. Okay, itu sajalah daripada saya. Okay, sekali lagi saya mohon maaf sekiranya ada salah silap ya. InsyaAllah jumpa lagi di sesi kita punya live next lah. Saya pun tak tahu bila buat live lagi. Okay, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.